Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم ببركة علومه في الدارين. وعنه أنه قال: لو فتح لك باب الكمال لما رجعت إلى الرذائل. أرأيت من فتح له باب الكمال أرأيت من فتح له باب القصور هل يرجع إلى المزابل. Kemudian dia kata lagi, lau fatahalaka babal unsi, lau fatahalaka babal unsi bainaka wa bainahu ma talabta man ta'nasu bihi walau ikhtaraka lirububiyyatihi ma qata'a anhu lau karumta alaihi ma ramaka li ghairihi. Idza azala anka mahabbata makhlukin fafrah. Idza azala anka mahabbata makhlukin fafrah. فهذا من عنايته بك ولا يكون معصية إلا والذل معها. أفتعصيه ويعزك؟ كلا بل فقد ربط العز مع الطاعة والذل مع المعصية فصار في طاعته نور وعز وكشف حجاب وضدها معصية ظلمة وذل وحجاب بينك وبينه. ولكن ما منعك في الشهود من الشهود إلا عدم وقوفك مع الحدود واشتغالك بهذا الوجود. Atau dia kata hari ni, lau futiha laka babul kamali lama raja'ta ila radha'ili. Lau futiha laka babal kamali, kalau Allah membukakan pintu kesempurnaan. Kesempurnaan itu bila masuk ke dalam kesempurnaan, masuk dalam daerah ubudiyah yang kamilah, masuk di dalam
memperolehi sifat kehambaan yang sempurna bila Allah Ta'ala buka, bila Allah Ta'ala kurnia, bila Allah Ta'ala beri kita masuk dalam berubudiyah, menunjukkan kehambaan kita kepada Allah dengan sempurna. Itu maksud dia. Perumpamaan, cakap-cakap kata dia sebut babal kamal. Jangan kita tanya pula bab tu, pintu tu pintu mana. Ni perumpamaan cakap-cakap orang tasawuf. Kita tak dapat rahmat Allah seumpama kita duduk di luar sebuah istana, sebuah gedung yang pintunya masih tertutup. Bila kita boleh masuk dalam daerah rahmat Allah, bila kita masuk dalam daerah rahmat Allah, seumpama kita masuk dalam sebuah gedung istana. Sebab tu kata Imam Haddad, manusia itu ada dua jenis, yang sudah masuk dalam daerah rahmat Allah ataupun yang masih berada di luar daerah rahmat Allah. Gitu kita kena faham. Dan kata dia lagi, bila Allah Ta'ala masukkan kamu, bila Allah Ta'ala buka pintu rahmat dia dan masukkan kamu dalam kehambaan, mempunyai sifat hamba yang sempurna, sudahlah pasti lama jawab bagi lau. Lama raja'ta ila razaili tu dia panggil jumlah jawabiyah bagi lau futiha. Tu lau tu syartiyah tu. Lama raja'ta ila razaili. Kalau Allah Ta'ala buka pintu kesempurnaan, yakni disempurnakan maqam hamba kita, kita dianggap sebagai hamba yang sempurna, bukti dia kehambaan kita kepada Allah sudah disempurnakan. Syaratnya, rukun ubudiyahnya. Nescaya jawab bagi jikalau. Nescaya bagilah tu. Nescaya tidak lagi kamu kembali kepada perkara-perkara yang keji, perkara yang buruk. Ilar razail. Razail, razilah ni sampah. Tidak lagi kamu kembali kepada tempat sampah. Bila kamu masuk dalam istana, bila kamu sudah menjadi orang kesayangan raja, kamu tidak lagi duduk kutik-kutik, duduk buat benda-benda, duduk kutik sampah di tepi-tepi jalan tu. Kamu tidak duduk mengutik di situ dah. Itu mudah bawa kepada faham. Demikianlah lagi Tuhan kita ni sebut apa? Bila kamu sudah masuk dalam rahmat, daerah rahmat Allah, iaitu beribadat, berbuat taat dengan sepenuh-sepenuh hati, dengan sepenuh kesempurnaan, maka tidak lagi kamu tergila-gila, kamu terhege-hege, kamu masih kamu tergila-gila, ataupun kamu masih tertaruh hati kepada maksiat. Tak ada. Bila dah jadi taat, terbatallah, tak jadi buat maksiat. Sebab tu kata Imam Abu Madihan, hati kita ni ada satu sudut, satu wajah, satu muka. Seumpama muka kita ni dia boleh hadap ke hadapan, maka ternafi ke belakang. Kalau kita menghadap ke hadapan ta'ah, kita membelakangi maksiat. Kalau kita berhadapan kepada maksiat, kita membelakangi ta'at. Kalau hati kita menghadap ke Allah, makhluk tak ada dah. Kalau hati kita duk tumpu kepada makhluk, ternafilah hak Allah Ta'ala. Itu kena faham gitu. Kemudian dia kata lagi, pernahkah kamu melihat orang yang dibukakan kepadanya pintu istana? Pernahkah awak tengok? Ara'aita man futiha lahu babal gusuri, babal qusur. Apakah kamu lihat orang yang
dibukakan kepadanya seluah-luah pintu istana. Hal yarji'u ilal mazabil, apakah dia pulang kembali ke tempat kutip sampah, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan najis, tempat sampah sarak? Tidak. Sekali-kalinya tidak. Kala, tidak. Jawab. Bila dah masuk dalam istana jadi orang kesayangan raja, tak ada duk buat dah lah benda-benda yang mengotorkan tu, mengotorkan diri sendiri. Bila dah jadi anak angkat raja, bila sudah jadi orang dikasihi raja, tak ada dah benda-benda yang dinisbahkan kepada kehinaan pada adat. Tu kita bicara kiasan. Adapun pada peringkat syariat, orang tu buat kerja kotor sekalipun, kita jangan jijik kepada dia. Terkadang Allah Ta'ala muliakan orang yang demikian. Walaupun kita tengok orang tu lawa, cantik, elok, gah, hebat, bersih, tapi kalau dia di sisi Allah kotor, kalau dia terpalit dengan kekotoran maksiat, kekotoran, kekufuran, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, innamal musyrikuna najasun, orang yang bersyirik kepada Allah Ta'ala, buat syirik pada Allah Ta'ala, itu adalah najis, tak ada nilai, comel ke, lawa ke, apa-apa di sisi Allah. Bila Allah Ta'ala jatuh hukum kotor, tak ada nilai. Kemudian lagi dia kata apa? Lau futiha laka babal unsi bainaka wa bainahu, yakni wa bainallah, ma talabta man ta'nasu bihi. Bila Allah Ta'ala beri kepada hati kamu babal unsi. Babal unsi ini bak bermesra-mesra, bak bermanja-manja. Bila Allah Ta'ala Allah Ta'ala beri kepada kamu, beri kepada hati kamu mesra dengan Tuhan. Al-uns, mesra boleh juga. Nak kata manja boleh juga. Nak terjemah manja pun boleh. Nak terjemah mesra pun boleh. Bila Allah Ta'ala membukakan bagi kamu pintu bermesra-mesra, pintu bermanja-manja, macam mana benda tu berlaku? Berlaku pada hati. Hati duk manja dengan Tuhan, hati duk minta dengan Tuhan, tak duk minta dengan Allah Ta'ala. Hati duk manja dengan sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Sebab tu kita tengok, bila kita tengok orang para salihin, awliya illahi salihin, manja sangat. Itu orang-orang yang manja dengan Tuhan. Nahariha walayaliha, siang harinya, malam harinya duduk dengan Allah Ta'ala. Hak kerja asbab, tetap mereka kerja asbab, tapi dia tidak berjauhan dengan Rabbul Asbab, Tuhan yang mengatur asbab tu. Itu kita kena tahu. Dia tawakal, tidak menafikan usaha. Mereka tu berusaha, tapi hati mereka tetap dengan Tuhan. Ya Ilahi, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tidak gitu. Tidakkah kita cemburu dengan orang yang sikit-sikit Ya Allah, sikit-sikit Ya Rabbi? Bukan mereka tu pura-pura, bukan mereka tu buat-buat, tapi itu kesungguhan, itu perasaan, itu gambaran orang yang dapat maqamul uns, orang yang manja dengan Allah. Dah bila manja dengan Allah, orang yang bila dinisbahkan kepada yang baik-baik, apakah ada lagi perangai buruk? Tak ada adalah. Apakah lagi keluar lagi perangai yang hodoh, perangai yang tak suka, yang membuatkan makhluk tak suka? Tak ada dah. Situ kita boleh cam. Orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, kalau dia dakwa, dia orang yang hampir, dia buat-buat gambaran orang yang hampir, kalau masih terpalit lagi dengan tabiat razilah, tu kita boleh kenal orang tu macam mana. Kalau masih lagi terpalit dengan perangai-perangai yang buruk, perangai-perangai yang kita kata tak patut perangai ni ada pada orang soleh, kita boleh cam. Pakailah pakaian yang elok, bercakaplah bercakap dengan elok, mendakwalah itu ini. Tapi hakikatnya bagi orang soleh, orang ahlillah, ahlil basirah, arifin billah,
Mereka boleh kenal kita siapa. Tu dia. Mereka boleh tahu kedudukan kita siapa. Sebab apa? Di atas diri kita tu masih ada lagi perangai-perangai yang tidak sepatutnya. Sebab apa? Sebab ni lah kita duk bincang ni lah. Kalau orang tu sudah jadi orang mulia, takkan ada orang sifat hina, tak ada. Nah, sebab tu dia kata lau futiha laka babal unsi bainaka wa bain Allah. Apabila dibukakan, dikurniakan kepada hati kamu, dia panggil maqamul uns, iaitu kedudukan hati yang sudah mesra dengan Tuhan, manja dengan Tuhan. Pada waktu tu ma talabtahu man ta'nasu bihi, kamu tidak tergila, tak terhegeh-hegeh lagi kepada orang yang lain untuk dimanjakan diri kamu. Tak gila. Tak gila kepada makhluk, tak gila kepada selain daripada Allah. Bila dia sebut hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah, sungguh benda tu sungguh, tidak dusta. Bila sebut ma fi qalbi ghairullah, benar-benar. Kita ni bercampur lagi, mulut kata lain, hati ke lain. Ma fi qalbi ghairullah, kan? Hak sebenarnya fi qalbi ghairullah. Cuba kita buat gitu. Aku sebenarnya sebut saja ma fi qalbi ghairullah ya Allah, tapi hati aku fi qalbi aghyar, fi qalbi akdar, fi qalbi ghairullah. Cuba sebut sekali nak tahu. Terkejut kita. Dan hak tu hak sebenar, biar nafsu hak duduk dalam diri kita tu terkejut sekali. Biar kita tahu dia terkejut sekali, nak tengok macam mana respon. Itulah sebab orang ahlillah bila ditarbiyah, bila dididik mereka itu zahir batin, nak suruh sepakat hati dengan lidah dengan anggota zahir. Nak suruh sepakat hati, lidah dan anggota zahir itu bukan benda mudah. Kadang-kadang mulut kata lain, lidah kata lain, hati ke lain, perbuatan kita ke lain. Dia bercabang, jadi bercabang tiga gitu. Hak ni ke lain, hak ni ke lain, dia tak jadi. Orang yang ahlul kamal, orang yang dapat maqamul uns, orang yang diberikan, dikurniakan, orang yang bermanja-manja dengan Allah Ta'ala. Tengok macam mana makhluk tak lihat pada dia. Tak ada sifat-sifat atas diri itu yang makhluk tak suka. Siapa dia lihat sendirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insanul kamil, manusia yang sempurna, manusia yang mempunyai, yang sudah sampai kepada martabat al-unsul kamil. Al-uns, mesranya Rasulullah, manjanya Rasulullah, itu sempurna atas diri dia. Kecualilah orang yang pada mata dia dan pada hati dia ada kotor, barang yang comel, barang yang elok pun dilihat kotor. Spek mata kita, kaca mata kita, spek kita. Spek kaca mata kita ni, kalau ada benda kotor hak duduk atas kaca mata kita ni, kita tak nampak benda tu putih. Kalau ada tahi cicak melekat di spek mata kita, tak nampak tahi cicak, kita tak nampak putihnya dinding tu. Sebab apa? Cotek atas mata kita tu ada tahi cicak. Bila mata tu ada kotor, kotor. Bila mata tu ada benda kotor di mata tu, dia tak boleh menilai benda tu baik-baik. Bila atas mulut tu ada kotor, dia akan keluar benda tak baik. Demikianlah bila hati ada kotor, maka keluarlah benda tak baik. Jangan kita rasa pelik. Zahir orang boleh pura-pura. Orang boleh buat pegang tasbih pergi kemari, ke sana kemari. Orang boleh pakai baju putih, serban putih ke sana kemari. Orang boleh buat bercakap agama ke sana kemari. Tapi hati dia betul ke tidak dengan Allah sebagaimana zahir dia, kita tak tahu. Tapi kita tetap menjaga adab sesama manusia.
daripada sudut syariah. Nahkum bisawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukumkan apa yang kita nampak, lebih lagi hati dia tu dengan Allah Ta'ala. Tapi nak sebut kata para ahlillah, dia boleh cam. Orang yang hati dia ada pangkat hati tak betul, dia boleh boleh cam, boleh sedar, boleh tahu orang ni peringkat ni macam mana, kedudukan orang ni macam mana. Dan pada waktu dia tahu tu, dia bukan macam kita orang-orang soleh. Bila dia tahu orang ni ada masalah, dia doa hidayah cepat-cepat. Kita kalau tahu orang tu ada aib, kalau kita tahu orang itu ada benda tak betul, kita buka keaiban ke orang tu, kita bercakap, buat masuk dalam Facebook, buat masuk gambar dia besar-besar. Tengok ni si Fulan ni, tengok ni orang panggil Muhsin ni, orang panggil Dr. Muhsin ni, inilah dia ni sebenarnya. Dicakap juga. Demikianlah Muhsin sendiri pun duk tengok aib orang, duk buka. Orang ahlillah, bila dia tengok keaiban orang, bila dia tahu keaiban orang begini-begini, Allah Ta'ala beri kepada dia tu kelayakan tersebut dengan sebab pandai dia jaga hati. Dia tak salah guna. Kita ni kalau Allah Ta'ala beri, tetap kita Cayalah kita ni salah guna. Allah Ta'ala tak beri lagi tu pun macam-macam salah guna dia. Yang sebab tu kadang-kadang orang-orang yang murid, pelajar yang tahu kaedah begini ni, dia takut nak mendekati guru. Dia takut nak mendekati tok-tok guru, babo-babo tok-tok guru. Sebab apa? Takut-takut tok guru dia tu dengan perangai atas diri dia tu, tok-tok guru dia tahu. Sebilangan. Sebab takut jatuh adab. Sebilangan yang lain dia tak kisah. Dia kata biarlah tok guru nampak ke, aku muju baru. Sebab apa? Tok guru tak jatuh, tak aibkan aku. Aku nak hak mana hak aku tak betul atas diri aku ini diperbetulkan oleh tok guru. Walaupun dia tak tegur, dia masuk doa aku dalam doa dia, alhamdulillah. Ada juga yang macam tu. Tengoklah pendirian kita macam mana. Allahumma hdihi fa innahu la ya'lam. Ya Allah, berilah hidayah kepada si Fulan. Dia tak tahu benda sebenar. Kalau dia tahu maksiat tu kotor, dia tak buat maksiat tu. Kalau dia tahu perbuatan akhlak begini ini hina, dia tak akan campur aduk benda yang baik yang dengan yang buruk dan begini. Gitulah. Sebab itulah orang ahlillah, dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dia nampak keaiban tu seolah-olah dia tidak nampak. Dia nampak benda buruk seolah-olah dia tak nampak. Hak dia buat kerja macam mana? Apakah kerja yang dia buat? Allahumma astur ummata Muhammad. Ya Allah, tolonglah keaiban umat Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong tampung mana lagi hak tak cukup, mana lagi hak tak sempurna. Allahumma ghafir. Ya Allah, tolong ampunlah umat Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Ya Allah, tolong rahmat, tolong kasih belah kepada hamba Allah ni, umat Muhammad ni. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamhum waghfir lahum maghfiratan ammah. Itu dia. Itu sebahagian orang-orang dia berdoa gitu. Orang soleh, dia tak ada buka aib orang. Bukan macam kita suka buka aib orang. Tak habis-habis duk buka aib orang. Aib sendiri tak nampak. Kemudian lau futiha laka babal unsi bainaka wa bainallahi ma talabta man ta'nasu bih. Bila terbukanya bermesranya hati kamu dengan Tuhan, rindu hati, bila Allah Ta'ala pakaikan ke dalam hati itu al-uns, maqam al-uns, martabat hati yang mesra, sudah tentulah dalam hati itu sudah ada syauq, rindu pada Allah. Sudah adalah dalam hati itu sabar, ikhlas, syukur, zuhud, wara, redha. Kerana al-uns itu martabat, kata para ulama tasawuf itu,
Itu ahlul uns, itu orang yang manja dengan Tuhan, tu orang yang ada perangai comel dah. Orang yang sudah dipekerti dengan budi pekerti yang elok dah. Ya Allah, kita ni macam mana, selama mana lagi kita nak duduk keadaan gini ni? Selama mana lagi kita nak duduk dalam keadaan begini ni? Umur makin bertambah. Belajar, sudah belajar, tapi orang Kelantan kata tak berdegih. Tapi orang Kelantan kata tak berubah-ubah, tak berganjak-ganjak. Dosa manakah yang menyebabkan kita jadi gini? Salah manakah yang menyebabkan kita tertangguh dapat rahmat Allah ni? Gelap manakah yang menjadi hijab yang menudung hati kami jadi gelap gelemak, gelap zulumat macam ni sekali? Kemudian dia kata lagi, law ikhtaraka li rububiyyatihi ma qata'aka anhu. Bila lagi dia kata apa? Baca habis sikit lagi. Law ikhtaraka li rububiyyatihi ma qata'aka anhu. Law karumta alaihi ma ramaka li ghairihi. Itu dia, baca habis itu. Kalaulah dia Allah telah memilih kamu li rububiyyatihi, masuk dalam peliharaan Allah. Rabb ini kalau kita nak terjemah, itulah kita kata Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin. Rabb ini dia asal daripada asuhan, jagaan, penjaga. Rabb, pengasuh. Rabb, itu dalam bahasa Arab. Kalau Allah Ta'ala pilih kita masuk dalam pemeliharaan dia, nak masuk dalam pemeliharaan Allah ni lah yang susahnya. Kadang-kadang kita tahu benda semua dah yang betul, tapi mari perasaan malas. Mari perasaan apa lagi? Kasal, futur, malal. Ini perangai orang yang sebelum masuk menuju kepada Allah. Hak ni dia jadi penyakit utama. Nak masuk di bawah jagaan Allah Ta'ala. Bila orang yang manja dengan Allah, itu orang yang sudah dipilih masuk bawah jagaan Allah. Nak masuk bermanja dengan Allah tu payah tu. Kadang-kadang kita betul dah, tapi pancik di tengah jalan dengan sebab ada rasa kasal. Apa dia kasal? Malas, segan, enggan. Pada waktu tu dia mampu. Umurnya muda lagi, usianya muda lagi. Sepatut dihabiskan belajar ilmu agama, mendalami agama, memperbanyakkan wirid. Tapi malas belajar, malas berwirid, malas berlatih. Tunggulah pada waktu esok Allah Ta'ala timpakan penyesalan sebesar-besar penyesalan bila mari hari tua. Bila lidah itu sudah keras, baru kita nak pergi belajar makhraj huruf. Siapakah guru yang mahir boleh melembutkan lidah kita? Bila tulang kita sudah lemah, tubuh kita sudah lemah, baru kita nak bangun sembahyang malam, terencuk-encuk. Barulah kita nak sembahyang malam, nak sembahyang tasbih, nak sembahyang taubat. Boleh, rahmat Allah tu luas. Allah Ta'ala akan beri kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi boleh ke kita ke tidak? Dapat ke kita ke tidak? Itulah dia kata, ulama kita kata jangan malas. Malas ni penyakit orang yang enggan, orang yang segan nak masuk dekat dengan Allah pada waktu dia mampu.
Pada waktu dia mampu itu itu ulama kata kalau ada penyakit malas ni tak boleh kita masuk dalam jagaan Allah Taala. Nak manja dengan Allah Taala tak boleh. Macam mana nak bermanja dah malas berwirid? Orang lain sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Puluh ribu tak puas lagi. Kita sebut 3 kali pun menguap dah. Sebut 3 kali pun tak mari manis. Akhir sekali tinggal. Tinggal tu pula dia panggil tercicir. Futur. Kita tertinggal, tercicir. Lepas tu pula mari perasaan jemu kadang-kadang. Buat dah, banyak dah dia mari perasaan jemu. Jemu tu dipanggil malalun dalam bahasa Arab. Malal. Jemu pada waktu kita belum hasil lagi apa yang kita buat tu. Macam orang duduk bertanam lah. Duduk tanam sayur. Hasil tak dapat lagi. Tinggal dah. Itu orang malal. Beginilah orang yang belum dapat lagi kelazatan sembahyang malam. Dia tinggal dah. Sebab apa? Mai bangun sembahyang malam pun, kalau bahasa orang Kelantan, dia kata sepotong loya juga. Sama juga, tak ada kesan. Sama je tak ada kesan. Atau orang kampung saja dia kata gitu, serupa tulah je. Kalau orang kita orang bandar ni dia sebut apa? Sama je. Tak ada beza. Sebelum bangkit sembahyang malam dan selepas sembahyang malam sama je. Itu orang diserang penyakit malam, dia akan tinggal. Sebab tu ulama pesan, kalau mari 3 penyakit tu jangan nak dikata masuk dalam jagaan khusus oleh Allah Taala. Tak nak masuk bermanja. Sebab apa? Syarat nak masuk di bawah jagaan Allah tu, orang tu kena manja dulu. Macam orang manja dengan kita beri perhatian lebih lah. Itu sama-sama kita makhluk. Kita jangan pergi tinggi sangat. Kita faham hak tasawuf secara syariat ni. Itu dia. Sebab itulah lau ikhtaraka li rububiyyatih, kalau dia memilih kamu berada di bawah peliharaan khusus dia, nescaya dia tidak akan memutuskan jagaan dia. Dia panggil apa? Ma qata'aka anhu. Kamu tidak akan terputus dengannya. Hati kita tak terputus. Tak puas buat ibadat ni. Tak puas buat baik. Benda hak Allah Ta'ala suka, mari rasa tak puas. Semua benda hak Allah Ta'ala tak suka, jadi mari jemu. Jadi mari segan, malu. Hak Allah Ta'ala suka ni, tu dia. Sebab tu kita tengok orang ahli zikir, kita tertanya-tanya apalah hak Allah Ta'ala letak di lidah dia, bibir dia tu. Macam ada madu dah di lidah dia. Kan? Duk sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Zikir Allah, 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 Allah. Dengan bacaan-bacaan dia. Ni kita kena faham, bila kita sebut gini berzikir, bukanlah kita duduk tunggu duit mah tunggu hujan mah turun bercurah-curah. Kita bukan aulia ilah yang Allah Ta'ala letak di maqam tajri, yang tak perlu berusaha lebih, yang Allah Ta'ala datangkan segala curah-curahan dia. Kita ni kerjalah. Kita jadilah tempat kita. Kita jadilah manusia. Seperti mana orang dulu-dulu kata, burung tak boleh jadi unta, unta tak boleh jadi burung. Tapi bila dah jadi burung unta tu, cerita lain dah lah. Maknanya kita tak boleh nak jadi orang yang Allah Ta'ala datangkan rezeki tanpa usaha. Kita lah. Kita lah. Demikianlah orang yang bila Allah Ta'ala putuskan alaqah daripada berusaha, duduklah di maqam puji-puji Allah, bersyukur pada Allah kerana tidak disibukkan kita lagi dengan makhluk. Dan akhir sekali hari ini, lau karumta alaihi ma ramaka li ghairihi.
Dan kalau dia memuliakan kamu, dia tidak akan buang kamu ke tempat yang lain. Dia tidak akan buang kamu kepada selain daripadanya. Bila dia memuliakan kita, dia duduk layan kita. Nah, siapa dia tu? Allah. Ni cakap-cakap orang ahli lah. Bila Allah Ta'ala memuliakan, Allah Ta'ala mengurniakan kasih dia, tak ada lagi penghalang-penghalang. Duduklah pada waktu tu, yuhibbullah wa yuhibbunahu. Dia panggil apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala mencintai mereka, dari kerana itulah mereka itu mencintai Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala campak rahmat dia, campak mahabbah dia, tak adalah benda yang boleh menghalang. Kita nak pergi ke situ dulu. Kita kena lawan 3 penyakit tadi tu. Lawan penyakit ni dulu ni. Lawan penyakit segan berbuat ibadat walaupun kita mampu. Lawan. Yang kedua, kita kena atur masa. Sebab apa? Jangan sampai kita tercicir. Kita tak pandai main dengan masa, akhir sekali kita menjadikan alasan kita sibuk untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala. Jangan. Dan yang ketiga, kita jangan tinggal sesuatu benda yang baik, walaupun benda tu remeh, walaupun benda tu ringkas, kita buatlah. Tetap kita buat walaupun tak rasa manisnya lagi, tak dapat hasilnya lagi. Sebab kalau kita tinggal benda yang belum berhasil, itu kita termasuk orang yang diserang penyakit malal, dia panggil. Penyakit malalun, meninggalkan sesuatu yang belum berhasil. Kalau kita ada 3 penyakit tu, penyakit malas, penyakit segan walaupun kita mampu, penyakit tercicir, terlepas peluang untuk buat ibadat, ataupun yang ketiga itu yang disebut malal itu, meninggalkan satu-satu benda sebelum tercapai maksud. Kita tak boleh masuk dalam daerah bermanja-manja dengan Allah. Apatah lagi kita nak dapat yang kedua tadi itu, dia panggil berada di bawah jagaan Allah. Allah Ta'ala jaga hati kita, Allah Ta'ala jaga ibadat kita, Allah Ta'ala jaga zahir batin kita secara khusus. Jauh lagi, tak boleh nak masuk ke kawasan tu lagi. Allahu a'lam. Cukup sekadar itu untuk hari ini. Minta maaf semalam suara tak jelas. Hari ni kita usaha, mudah-mudahan jelas lah tu. Dan minta maaf kita kadang-kadang kita duduk tengah baca kitab, tengah mengajar ni, tak baca komen-komen yang tuan-tuan dah tegur dah. Ramai yang tegur semalam. Minta maaf banyak-banyak. Demikian jugalah kuliah Zuhur tadi tu pun kena ganti. Mereka minta tolong ganti. InsyaAllah esok lepas subuh kita baca sekali lagi kitab Durun Nafis tengah hari lepas subuh esok. Kalau tak ada apa-apalah, kalau ada orang masjid kata cukup dah, ataupun sambung yang lain, tengok macam mana keadaannya. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا يا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب التابعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات، في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا وللأحباب وأهل الدين ماضيهم وآت، لما علمنا أو جهلنا ولجميع الغافلات، ولحرام أو نداب أو مباه ومكروه وواجبات، ولكل ما يعلمه الله ماضيات أو مقبلات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات، واغفر لنا ما تعلموه وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات. يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات، وآتنا يا ربنا في ذه والأخرى حسنات، واعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات. دائم وأصلح ما فساد، وارفع لكل المؤذيات. منك الهداية والعناية والنعائم سابغات، وما تشاه كان فانظر بالعيون الراحمات. وامنن إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرات. واغفر لناظمها وللقارئين والقاريات، ومن سمعها ونشرها وكاتب وكاتبات. وارحم ووفق أمة أحمد، واهد واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عد ذرات الكائنات وآله وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب عد النعمات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم.